Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada warga Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 7 Shah Alam. Pertamanya, saya ingin ucap terima kasih kerana sudi menjemput saya untuk berkongsi sedikit pandangan sempena sambutan Hari Kemerdekaan kita yang ke-64. Selain itu, saya juga bersyukur kerana dapat bersama tuan-tuan dan puan-puan serta pelajar-pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 7 Shah Alam semua untuk sekali lagi merayakan Hari Kemerdekaan kita. Guru-guru dan murid-murid semua, bagi generasi saya, kemerdekaan sesuatu yang sangat berharga kerana kami telah lalui hidup di perintah penjajah. Sepanjang tempoh tersebut, pemikiran kita tertumpu kepada bilakah penjajah-penjajah ini akan keluar tinggalkan negara dan bilakah akan sampai waktu negara diperintah oleh bangsa kita sendiri. Sepanjang pemerintahan penjajah, kita menjadi saksi dan mangsa kepada keangkuhan mereka, kekejaman dan juga penghinaan dan penindasan terhadap bangsa, agama dan negara. Kita cuma dapat melihat sahaja tanpa boleh berbuat apa-apa apabila secara rakus mereka rompak hasil negara, hina adat resam, budaya dan juga agama kita. Selama 446 tahun, kita dijajah, bermula dengan Portugis, diganti dengan Belanda, kemudian oleh British yang dikalah oleh Jepun sebelum British datang semula. Sepanjang tempoh tersebut, bangsa kita telah cuba menentang penjajahan, tetapi kesemuanya tidak berjaya. Sejarah memperlihat bagaimana pejuang-pejuang tanah air yang bangun menentang penjajah, apabila tewas, dihukum dengan kejam dan dibunuh tanpa sebarang belas kasihan. Kita tidak boleh lupa pengorbanan pelawan-pelawan kita seperti Datuk Maharaja Lela, Datuk Sagor, Datuk Bahaman, Mat Kilau, Tuk Janggut, Rosli Dobi dan ramai lagi yang bergadai nyawa bangun menentang penjajah dan penjajahan. Jika kita ingat dan sedar betapa besar harga yang perlu dibayar untuk kemerdekaan, kita tidak akan lakukan perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita kehilangan kemerdekaan kita. Guru-guru dan murid-murid sekalian, sering disebut bahawa mendapatkan kemerdekaan itu sukar, tetapi lebih sukar ialah mempertahankannya. Kenyataan ini mungkin dipertikai kerana kita mengambil masa lebih 400 tahun untuk mencapai kemerdekaan kita. Walau bagaimanapun, kenyataan itu bertujuan untuk meningkatkan kita betapa rapuh sebuah kemerdekaan itu. Jika rakyat sesebuah negara yang penuh dijajah tetapi terlalai apabila menikmati kemerdekaan, lambat laun kemerdekaan itu akan tergadai sekali lagi. Kita juga telah jadi saksi bagaimana negara-negara merdeka hilang kebebasan mereka beberapa tahun kebelakangan ini. Penjajahan ini berlaku ketika pemimpin-pemimpin, kuasa-kuasa besar bercakap
mengenai demokrasi, kebebasan dan keadilan. Falsafah dan prinsip ini cuma terpakai untuk mereka. Dan jika ada negara yang tidak mahu mengikut acuan dan kehendak mereka, maka kemerdekaan kita ini tidak akan dihormati secara langsung ataupun tidak langsung. Kita akan dijajah semula. Kita telah lihat bagaimana Iraq diserang dan ditakluk. Kita juga lihat bagaimana bumi Palestin terus diperangi dan rakyatnya dibunuh oleh tentera Israel tanpa belas kasihan, dan Israel ini didokongi oleh negara-negara yang kononnya jago memperjuang demokrasi, keadilan dan kebebasan. Dalam lain perkataan, kemerdekaan dan kebebasan ini masih amat rapuh dan tidak berkekalan dan mungkin hilang jika kita lalai. Satu lagi perkara yang ingin saya ingatkan ialah penjajahan bentuk moden yang bukan melalui peperangan ataupun penaklukan. Yang saya maksud ialah penjajahan ekonomi, dan ini juga telah dan sedang berlaku di beberapa negara luar. Kerana itu saya sangat risau dan menentang perbuatan rasuah, kerana ia membuka ruang yang luas kepada penjajahan baru dan ianya berlaku tanpa kita sedari sehinggalah sudah terlambat. Jika kita tidak bendung rasuah, akan sampai satu peringkat apabila pemimpin yang kita pilih ialah orang yang mampu membeli undi dan merasuah pengundi untuk memilih mereka. Akhirnya, negara akan mempunyai pemimpin yang dibiayai oleh kuasa-kuasa besar dan syarikat-syarikat gergasi antarabangsa, dan mereka akan menentukan hala tuju negara supaya bersesuaian dengan agenda dan kepentingan ekonomi mereka. Guru-guru dan murid-murid semua, saya sedar murid-murid dan guru-guru menghadapi laluan pembelajaran yang sukar akibat dari pandemik COVID-19. Sistem persekolahan yang kita biasa lalui sudah terbengkalai. Sudah hampir 2 tahun sekolah tidak dapat dibuka. Namun kita perlu fikir cara-cara baru untuk mengajar dengan menggunakan teknologi moden. Jangan lupa, generasi lampau juga pernah melalui persekolahan yang terbantut akibat perang, tetapi mereka tidak berhenti mencari ilmu dan menambah pengetahuan. Mungkin ada yang akan berkata, itu dulu dan keadaan telah berubah. Benar, keadaan telah berubah dan cabaran juga lebih kompleks dan mencabar. Tetapi yang tidak perlu berubah ialah semangat mahu berjaya, berani menghadapi cabaran dan dahagakan pengetahuan. Selagi semangat ini ada di dalam diri murid-murid dan juga guru-guru, saya yakin kita akan sama-sama dapat atasi kekangan dan kesulitan masa kini. Semangat ini jugalah yang akan memastikan kemerdekaan negara dapat dipertahan. Selamat menyambut kemerdekaan Malaysia yang ke-64 dan selamat maju jaya kepada warga SMK Seksyen 7 Shah Alam. Sekian, terima kasih.